Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua dengar. Kalau dengar, cuba thumbs up. Kita tunggu lebih ramai lagi orang masuk. Dengar tak? Tak ada yang komen dengar ke tidak? Waalaikumsalam. Okey. Okey, dengar Okey, dah ramai orang. Hari ni kita punya topik adalah kolesterol. Okey, bila dengar pasal bila cerita pasal ataupun dengar pasal kolesterol, apa yang ada dalam otak you all? Apa yang you all rasa? Sure, bila orang dengar je cakap dengar je perkataan kolesterol, CHOLESTROL, TEROL ataupun kolesterol, bahasa Melayu KOLESTEROL, mesti you all teringat pasal bila dengar je pasal perkataan kolesterol, dalam otak kita selalu terfikir salur darah tersumbat, selalu terfikir heart attack ataupun serangan jantung. Bila kita dengar je kolesterol, kita pun teringat burger, cheeseburger, fries, kemudian kita ingat pula pasal telur ada kolesterol, dan goreng-goreng kolesterol, lembu kolesterol, ayam kambing kolesterol. Bila dengar je kolesterol, semua orang takut, semua orang terimagine macam-macam pasal kolesterol, semua cerita pasal negatif part of kolesterol. Bila jumpa doktor, kolesterol tinggi, kena marah. Kenapa kolesterol tinggi? Apa kau makan? Kau makan kambing ke malam tadi? Kau makan sup kambing ni, sup giobok ke? Jadi semuanya kena marah. Jadi semua orang bercerita negatif pasal kolesterol. Betul ke kolesterol tu tak baik? Betul ke kolesterol tu punca sakit jantung? Sebenarnya kolesterol ni untuk hidup, untuk mamalia, kita ni adalah mamalia, kita ni mamalia lah. Mamalia ni berdarah panas ya. Kita sebenarnya badan kita buat kolesterol, berbilion-milion kolesterol, dan kolesterol ni dah ada dalam badan kita dah. Semua orang tahu yang kolesterol ni dah ada dalam badan kita, dan kita sendiri buat kolesterol. Badan kita sendiri buat kolesterol dah bertahun-tahun, dah berbilion-milion tahun dahulu ya, bahawa tumbuhan ataupun haiwan ada kolesterol dalam badan kita. Jadi sebenarnya kita banyak tanggapan salah pasal kolesterol. Kita selalu menyalahkan kolesterol. Jadi kita hari ini Dr. Ju nak explain kat korang, you all semua pasal kolesterol. Pada anda semua pasal kolesterol. Adakah betul kolesterol tu jahat? Adakah kita perlu ambil ubat kolesterol? Jadi hari ini topik hot. You all akan bergaduh dengan doktor sebab tak nak ambil ubat kolesterol, ataupun you all bergaduh sebab ambil ubat kolesterol. Dengar dulu penjelasan doktor tentang kolesterol. Doktor Ju tentang kolesterol. Kolesterol sebenarnya bukanlah seperti apa yang you all anggap. Kolesterol bukan toksik seperti mana you toksik kepada mercury, you toksik kepada plumbum, you toksik kepada aluminium. Kolesterol ni sebenarnya adalah satu bahan yang berbentuk macam lilin, macam minyak, yang terdiri daripada karbon, oksigen, hidrogen, yang merupakan building block ataupun blok utama dalam badan kita. Jadi satu kenyataan yang menyatakan kolesterol adalah punca sakit jantung. Benda tu adalah salah. Sebenarnya benda tu adalah cuma
Sebenarnya tidak betul. Dr. Ju quote apa yang Dr. Ju cakap hari ni adalah daripada beberapa pakar daripada luar negara, daripada US. Yang pertamanya adalah daripada Dr. Stephen Sinatra. Stephen Sinatra ni adalah seorang kardiologis, seorang pakar sakit jantung daripada United States, juga author kepada buku The Great Cholesterol Myth, maknanya kepercayaan karut tentang kolesterol. Okay, jadi apa yang Dr. Ju cakap ni adalah quote daripada doktor ni, juga daripada doktor daripada functional medicine, iaitu Dr. apa nama dia, Dr. Mark Rick. Mark Rick adalah seorang pakar functional medicine juga daripada US. So Dr. Dr. Stephen Sinatra ni adalah seorang kardiologis daripada Manhattan, United States. Dia adalah owner kepada sebuah pusat jantung yang besar juga dekat UK. Jadi dia bukan calang-calang orang, dan dia adalah penulis yang membongkarkan tentang tentang mitos, ataupun mitos ni macam kepercayaan karut atau kepercayaan yang tidak benar lah mengenai kolesterol. Sebab dia kata kolesterol bukan punca sakit jantung. Nanti Dr. Ju akan quote beberapa apa yang ni. Salah satu daripada quote daripada Dr. Sinatra adalah, the real cause of heart disease is inflammation, not cholesterol. Punca sebenar sakit jantung adalah radang dalam dalam badan kita, bukan disebabkan oleh kolesterol. Kolesterol ada dalam penyumbatan salur darah, tapi dia bukan punca penyumbatan salur darah. Puncanya adalah radang. Contohnya, you ada dalam accident tu, dalam accident tu, dekat dalam accident tu ada orang dalam accident tu. Contohnya dalam accident tu ada ambulans, ada kereta-kereta lain, tapi bukan ambulans punca accident tu. Ini juga sama. Contoh quote ni menyatakan kolesterol ada dalam penyumbatan salur darah, dalam sakit jantung, dalam penyakit sakit jantung pula. Dan tapi dia bukan punca penyakit jantung. Dia bukan dia punya penyangak dalam penyakit tu. Kenapa apa dia kolesterol? Jadi untuk mengetahui kenapa Dr. Ju kata, ataupun kenapa pakar-pakar ni menyatakan bahawa kolesterol bukan sakit jantung, kita kena tahu juga apa dia kolesterol. Sebenarnya kita tak boleh hidup tanpa kolesterol. Sebab ada orang dulu pernah Dr. Ju tengok, ada satu patient, dia kata kolesterol saya dah rendah, saya kalau boleh nak kosong doktor kolesterol. You all kena tahu bahawa you tak akan hidup kalau tak ada kolesterol dalam badan you. Okey, jadi kolesterol selalunya kolesterol ni sebenarnya dalam tubuh kita 75% dibuat oleh hati kita, bukan oleh kita punya bukan daripada makanan kita, bukan daripada minyak yang kita makan, bukan daripada telur yang kita makan. Itu cuma 20%. Maknanya dalam 75 hingga 80% daripada kolesterol dalam badan kita dibuat oleh hati kita, our liver. Hati kita ni, hati maknanya badan kita buat kolesterol. Kenapa badan kita buat kolesterol? Jadi yang itu yang kita kena tahu. Dan setiap hari badan kita mengeluarkan 100 mg kolesterol. Satu hari dia mengeluarkan 100 mg kolesterol. Kenapa badan kita keluarkan kolesterol? Dan kolesterol ni diangkut dalam badan kita menggunakan pengangkut. Pengangkut tu macam sampan lah, macam kereta, macam kenderaan. Dan pengangkut tu namanya LDL dan juga HDL. Adakah LDL itu kolesterol? LDL tu stand for low density lipoprotein. Dia protein. LDL bukan kolesterol. Kita tidak boleh menyalahkan kolesterol. Dia bukan jahat dalam hal ni. Dia cuma angkut je kolesterol. Dan HDL juga adalah bukan kolesterol. HDL adalah high density lipoprotein. Dia protein, dia bukan kolesterol. Maknanya LDL ni adalah transport yang bawa kolesterol kat dalam badan kita, kat dalam darah kita. Dia ada dalam darah kita. LDL ni ada besar, ada kecil.
LDL ni ada besar, ada kecil. Yang itu yang kita kena tahu. Jadi kalau dia ni pengangkut, maknanya dia ngangkut kolesterol. Apa yang dia angkut adalah kolesterol untuk badan kita. Maknanya dia mengangkut kolesterol untuk repair, untuk buat sesuatu dalam badan kita. Jadi kalau ada yang menyatakan jangan makan telur kerana telur tu tinggi kolesterol, perkara kepercayaan itu adalah dah kuno dah, outdated, disproven, tidak dibuktikan bahawa telur menyebabkan tinggi kolesterol. Dan tidak juga maknanya harap-harap yang cakap jangan makan telur tu bukan doktor. Ini adalah saya Dr. Jukut daripada Dr. Sinatra, pakar sakit jantung daripada United States, yang menulis buku The Myth of Cholesterol. Jadi dia kata orang yang mengatakan jangan ambil telur, telur tu tinggi kolesterol, especially telur kuning, orang tu sebenarnya fikiran dia dah outdated, benda ni disproven, dan illustrate ignorance of the basic human physiology in 21st century science. Tu okey. Jadi sebenarnya bila kita makan makanan yang ada banyak lemak, cuma 20% sahaja kolesterol daripada makanan kita yang diserap. Lagi yang selainnya semua dibuang ikut kita punya berak. Maknanya only 20%. Jadi kolesterol tu sebenarnya bukannya masuk ke dalam darah kita, tetapi kolesterol yang tinggi dalam darah kita sebenarnya yang buat adalah badan kita sendiri, bukan daripada makanan kita. Jadi kalau you makan banyak-banyak pun benda tu akan dibuang, bukannya masuk ke dalam darah you. Ingat, badan you yang buat sendiri kolesterol, bukan daripada makan you. Dan jadi Dr. Sinatra, Dr. Sinatra dia quote dekat sini sebab dia seorang fisiologis. Dia dah bekerja dah berpuluh tahun, lebih daripada 20 tahun merawat pesakit jantung koroneri, merawat penyakit-penyakit jantung yang lain. Dan kebanyakan orang yang sakit jantung ada kolesterol yang rendah. Many of his heart patient had low cholesterol, dan dia jumpa banyak yang orang tinggi kolesterol tetapi tak ada sakit jantung. Dekat sini siapa yang tinggi kolesterol tapi tak ada sakit jantung? Mesti ramai sebab doktor ni dah berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Daripada apa yang dia nampak depan mata dia, sebelum ni dia percaya juga dengan kolesterol, tapi bila dia tengok depan mata dia sendiri banyak orang yang ada masalah jantung tapi kolesterol dia rendah, dan ada ramai orang yang kolesterol dia tinggi tapi tak ada sakit jantung. Dan dia buat angiogram, dia buat angiogram pada orang yang kolesterol dia rendah tetapi dia ada sakit jantung yang sangat dahsyat. Maknanya penyumbatan yang sangat dahsyat. Dan dia ada buat scan pada orang yang kolesterol dia paling tinggi 200 mg tetapi dia tengok tak ada sakit jantung. Jadi adakah ni kolesterol dengan sakit jantung tu related? Maknanya tak ada kena-mengena. Okey, dan apa sebenarnya LDL tadi? LDL adalah satu sampan ataupun satu kenderaan yang mengangkut kolesterol daripada yang dibuat oleh hati kita pergi ke salur darah. Dan kolesterol daripada HDL tadi digunakan oleh tubuh kita untuk buat sesuatu. Nanti Dr. Ju akan cakap. Dan yang baki-baki tu akan diangkut oleh HDL, sampan yang kedua, bawa balik ke dalam hati, ke dalam kita punya hati untuk di-recycle. Jadi HDL dengan LDL ni adalah sebenarnya pengangkut. Dan HDL dengan LDL ni sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil. Sebab kita kena tahu bahawa LDL ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar tu 80%. Maknanya LDL yang besar ni tak jahat pun.
Dan LDL yang kecil ni dia macam anak panah. Dia yang mencongkel-congkel kita punya salur darah, menyebabkan kecederaan salur darah. Jadi LDL ni ataupun kolesterol yang orang panggil kolesterol jahat ni, sebenarnya dia kenderaan bawa kolesterol. Jadi dia ni ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia kecil, dia tu yang jahat. Kalau dia besar, dia tu sebenarnya yang tak jahat. Tak buat apa pun dalam badan kita. Jadi apa sebenarnya guna kolesterol? Kenapa kita gunakan, kita need kolesterol? Kenapa kita perlukan kolesterol dalam badan kita? Sebab tadi Dr. Ju cakap, kenyataan menyatakan kalau kita tak ada kolesterol dalam badan kita, kita mati. Sebab yang pertama, sel kita ni dibuat daripada kolesterol. Dinding sel tu. Dan dalam dinding sel tu ada banyak reseptor. Reseptor ni macam apa ya? Macam satu switch lah. Yang hantar mesej kat otak kita, yang hantar mesej dekat sel-sel lain. Jadi kalau kita tak ada sel membran tu, macam mana kita nak ada communication antara sel? Maknanya kalau kita tak ada kolesterol, macam mana sel kita nak tumbuh? Dinding sel kita dibuat daripada kolesterol. Jadi kalau kita tak ada kolesterol, macam mana dinding kita, sel kita nak membelah, nak membahagi, nak hidup, nak tumbuh, nak buat sel baru. Jadi salah satu daripada guna kolesterol dalam badan kita, dalam tubuh kita adalah untuk buat dinding sel. Untuk buat dinding sel. Maknanya dalam badan kita ada 3 trilion sel. Sel tu semuanya ada dinding sel. Jadi dinding sel tu dibuat daripada kolesterol. So kalau kolesterol you tinggi, salah satu sebabnya sebab you punya sel banyak rosak. Jadi tubuh you nak buat sel baru. Nak buat sel baru perlu ada dinding. Tak ada dinding maka tak ada sel baru. Jadi kalau you buang kolesterol dalam tubuh you, maka you tak ada sel-sel baru tumbuh. Especially sel-sel otak. Sel-sel otak ni tak boleh tumbuh. You kena tahu juga bahawa hormon kita juga dibuat daripada kolesterol. Hormon testosteron, hormon lelaki. Dalam wanita, dia kalau ada hormon tu, dia akan meningkatkan nafsu, libido, nafsu wanita. Juga pada lelaki, dia adalah hormon lelaki, testosteron tu. Kalau kolesterol kita buang rendah, badan you dah keluarkan kolesterol untuk repair, untuk tambah you punya hormon testosteron, dan kita tak ada kolesterol tu, maka that's why wanita banyak yang tak ada nafsu terhadap seks. Lelaki pula akan impotent, akan mati pucuk because tak ada hormon testosteron. Hormon testosteron dia rendah. Begitu juga dengan hormon estrogen dengan hormon progesteron. Hormon tu dua-dua adalah untuk kita punya fertility, kesuburan, dan untuk buat janin ataupun fetal development, ataupun untuk buat janin dalam rahim wanita. Jadi kalau berlaku ketidakseimbangan dalam hormon-hormon ini, maka orang tu akan tidak subur dan orang tu akan cepat menopause. Jadi kalau kita buang kolesterol terlalu banyak dalam tubuh kita, cepatlah kita akan akan menopause. Begitu juga hormon kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Juga hormon ni dibuat daripada kolesterol, dan hormon ni adalah hormon yang mobiliskan, yang buat yang menyebabkan gula dalam darah kita tinggi dalam masa-masa kita stres. Sebab bila kita stres, kita perlukan gula untuk buat tenaga, dan tenaga tu yang kita gunakan untuk berjari, untuk berlari, untuk melompat, semuanya waktu kita stres. Dan bila hormon tu tidak boleh dibuat, maka kita tak dapat menangani stres. Dan kortisol juga adalah hormon yang regulate ataupun yang membantu kita untuk menseimbangkan tekanan darah. Dan tekanan darah itu melalui hormon lain yang dipanggil aldosteron. Jadi bila kortisol drop, aldosteron drop, maka darah you tinggi.
Jadi jangan main-main. So semua orang perlu tahu bahawa hormon kita dibuat daripada kolesterol. Tadi dinding sel, lepas tu hormon. Hormon kita dibuat daripada kolesterol. Kena tahu juga bahawa sel yang ada dekat kelenjar thyroid kita, namanya follicular cell, yang keluarkan hormon thyroid, itu juga dibuat daripada kolesterol. Kalau kolesterol tu rendah, macam mana kelenjar thyroid tu nak di repair, nak dibuat? Maka you all akan dapat keadaan dipanggil hypothyroid. Jadi itu antara kegunaan kolesterol dalam tubuh kita. Kolesterol dalam tubuh kita juga, dengan adanya matahari, dia akan, kolesterol akan convert atau tukarkan vitamin D. Jadi matahari akan convert kolesterol. Matahari dia macam kita nak dapatkan vitamin D macam mana? Is daripada matahari. Jadi kolesterol adalah yang bertanggungjawab untuk convertkan vitamin D dalam badan kita. Vitamin D, yang buat vitamin D lah senang cerita. Dan vitamin D adalah satu vitamin untuk kita, untuk immune system dalam tubuh kita, dan juga untuk bone builder, sebagai yang membina tulang kita. Dan bila vitamin D berkurangan, ini akan menyebabkan tulang kita reput dan kita dapat penyakit dipanggil osteoporosis. Dan bila vitamin D berkurangan juga, immune system kita akan drop. Yang paling penting, kolesterol ni adalah paling tinggi sekali dalam otak kita. Otak kita ni binaannya dibuat daripada kolesterol. Jadi ni otak kita mengandungi kolesterol yang paling tinggi sekali dalam tubuh kita. Jadi kalau kolesterol berkurang, apa yang berlaku? Maka apa yang berlaku adalah kita punya ingatan akan drop, akan lupa, akan cepat lupa, cepat dapat dementia atau penyanyuk, juga kita boleh dapat depression dan akan idea untuk bunuh diri lah semua, because of otak kita ni tidak dapat tidak dapat dibina dengan sempurna, because tak cukup kolesterol. Okey? Dan yang paling penting lagi satu, kalau you nak tahu, breast milk ataupun susu badan lah senang cerita, breast milk, kandungan dia paling tinggi adalah kolesterol. Kenapa? Jadi baby tu dia perlukan high kolesterol untuk develop dia punya otak. Jadi kandungan susu badan sebenarnya sangat tinggi kolesterol. Okey, jadi itu sangat penting. Maknanya kolesterol ni bukannya satu benda yang jahat, tapi kolesterol, kita perlukan kolesterol. Jadi kalau tubuh kita ada tinggi kolesterol, apa maknanya? Kalau badan kita keluarkan banyak kolesterol daripada hati, apa maknanya? Maknanya tubuh kita perlukan banyak kolesterol untuk repair. Maknanya banyak benda yang diperlukan. Jadi kolesterol ni 80% adalah yang badan kita perlukan untuk untuk repair macam-macam. Dan dia ada 20% untuk sebagai rescuer, ataupun rescuer ni macam askar lah. Jadi kolesterol juga adalah macam dia membantu kita untuk macam kalau kita ada inflammation, ada radang dekat salur darah kita, ada kecederaan pada salur darah kita, disebabkan oleh kita punya pasal. Kita ambil banyak gula, kita ambil banyak gluten, kita berokok, kita banyak makanan-makanan toksik, kita ada penyakit autoimun. Itu menyebabkan berlaku radang dalam kita punya salur darah. Dan bila ada radang, maka salur darah kita akan crack, akan pecah, ataupun pecah tu pecah mikro lah. Jadi bila ada kecederaan macam tu, badan kita akan keluarkan lebih banyak kolesterol B untuk tampal bahagian-bahagian yang cedera tu. Jadi of course lah kolesterol tinggi disebabkan oleh radang. Jadi untuk kita menangani kolesterol ni, kalau kolesterol kita tinggi ni, kita kena tahu juga sama ada kolesterol yang mana
yang tinggi itu. Tetapi masalahnya sekarang ni di Malaysia, kita tak ada pun ujian untuk memisahkan antara LDL tu yang kolesterol tu, kolesterol yang betul-betul jahat. Maknanya LDL tadi ada yang partikel dia besar, ada yang maknanya ada molekul dia besar yang tak buat salah tetapi dia ada membantu kita, dan ada molekul yang kecil yang dia selalunya mencederakan kita. Jadi dekat sini kita tidak ada test untuk memisahkan antaranya. Jadi kita ambil as a whole. Jadi bila kita ambil ujian darah tu yang tak ada, yang menyeluruh sahaja. Maknanya dekat dalam Malaysia ni ada bangsa Cina, bangsa Melayu, ada bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India. Tapi kita cuma kira satu Malaysia ni ada berapa penduduk sahaja. Sedangkan dia ada bangsa Melayu, bangsa India. Yang kita nak buang mungkin salah satu daripada bangsa tu sahaja. Tetapi kita sekarang ubat yang ada dekat pasaran membuang semuanya. Jadi itu menyebabkan kita dapat simptom-simptom daripada ketidakcukupan kolesterol yang sepatutnya membantu kita. Jadi kita patutnya bukan buang kolesterol dalam badan kita, tapi kita buang punca kolesterol tu tinggi. Maknanya kalau puncanya adalah disebabkan oleh radang, kita kena buang puncanya, buang radangnya. Sebab kita kena tahu tadi Dr. Yu cakap radang punca kolesterol tinggi dalam darah kita. Jadi badan kita keluarkan rescuer, keluarkan penyelamat untuk menyelamatkan salur darah kita daripada kecederaan tadi, dan dianya adalah kolesterol. Yang kolesterol yang sebahagian daripada kolesterol yang banyak-banyak tu. Jadi kalau dia tinggi, kolesterol B ni kalau dia tinggi, maknanya banyak radang dalam tubuh kita. Jadi caranya bukan makan ubat buang kolesterol, you cari pasal. Ada polis nak tolong you bunuh dia, maka habislah you. Jadi apa yang you kena buat adalah you betulkan puncanya tadi. Sekarang you betulkan puncanya. Puncanya adalah radang. Jadi 90% daripada sakit jantung sebenarnya boleh dielakkan, preventable. 90% of heart disease is preventable. Jadi kita tak sepatutnya bukan buang dengan mengambil ubat. You kena tahu ni satu benda farmasi untung berbilion dengan jual ubat kolesterol. Jadi kalau you tengok dekat Malaysia saja, almost everybody kolesterol dia tinggi. Sebab you all yang banyak menyebabkan radang dalam tubuh you. Bukan sebab you makan ni. Jadi apa radang tadi? Radang menyebabkan tinggi kolesterol. Pertama gula, kedua gluten, ketiga trans fat, keempat makanan yang banyak aldehyde, iaitu makanan yang banyak goreng-goreng. Yang kelima makanan yang banyak omega 6. Itu sebenarnya puncanya. Bukan puncanya sebab you makan minyak kelapa, bukan you makan telur. Dr. Ju dah pernah cakap telur adalah makanan yang terbaik sekali dalam planet ni. Ini adalah daripada seorang saintis menyatakan bahawa telur adalah makanan yang terbaik dalam planet ni. Maknanya daripada sebiji telur jadi seekor ayam. Dalam ayam kita tak buat apa-apa pun dengan telur, panaskan aja, tapi keluar seekor ayam yang ada paruh, ada bulu, ada hati, ada paru-paru, ada muscle, ada jantung. Tapi kita tak buat apa-apa. Maknanya dalam telur tu ada everything. That's why zaman dulu kita masa kecil-kecil, kalau you tengok, kita dibagi, kalau pergi hospital, kita dibagi makan telur mentah. Itu adalah the best sebenarnya sarapan untuk anak-anak kita, telur. Tapi kita sekarang kata telur tu menyebabkan menyebabkan kolesterol tinggi, menyebabkan sakit jantung. Itu adalah satu mitos. Itu adalah satu kepercayaan yang tidak betul. Telur mengandungi everything dalam tu, dan kita sepatutnya bagi anak-anak kita telur, bukan bagi anak-anak kita Coco Crunch, bukan bagi anak kita roti, because benda tu semua processed food. Dalam tu banyak gula yang menyebabkan banyak radang, menyebabkan anak you punya kolesterol naik, disebabkan nak bantu anak you yang salur darahnya banyak kecederaan. Jadi kita dah buat kesilapan. Jadi harap lepas ni kita betulkan, kita cari puncanya. Jadi
dekat sini ada kenyataan yang menyatakan the pharmaceutical industry sell about 30 billion in statin drugs per year. 20 billion of which is the American public. Maknanya satu tahun berbilion farmasi menjual ubat kolesterol dan you antara yang mengambil ubat kolesterol. Sebenarnya ubat kolesterol banyak side effect, banyak kesan samping. Sebab dia memang ada sikit anti-inflammatory, tetapi yang paling banyak dia menyebabkan kolesterol yang baik dalam badan you, yang guna untuk repair you punya otak, repair you punya urat saraf, repair you punya hormon, repair you punya bile salt. You tahu tak bile salt tu ataupun kita panggil hempedu tu dibuat daripada kolesterol. Urat saraf kita ni, myelin sheath ni, urat saraf kita ni dibuat daripada kolesterol. Bila dia tidak boleh di-repair, apa yang berlaku? You akan dapat kebas-kebas. You akan dapat cramp. You akan dapat otak you depressed. You akan dapat masalah brain fog. Sebab kita tak tahu yang kolesterol sebenarnya adalah banyak kesan yang banyak gunanya dalam badan kita. Kolesterol bukannya jahat, tetapi kolesterol adalah part of our life. Kalau kita tak ada kolesterol dalam badan kita, kita akan mati. LDL adalah transport untuk buat kolesterol. Yang jahat sebenarnya is triglyceride. Triglyceride tu adalah kolesterol yang dibentuk daripada gula. Bila kita makan gula masuk dalam hati kita, dan bila gula terlalu banyak, gula tu akan ditukar kepada kolesterol ataupun lemak yang dipanggil triglyceride. Triglyceride tu yang jahat. Triglyceride tu sepatutnya masuk dalam sel kita, dan dia akan menyebabkan kita obes. Dia taklah jahat, dia menyebabkan kita obes je. Dan bila kita tak cukup gula dalam darah, kolesterol itulah ataupun kita panggil triglyceride tadi dipecahkan jadi ketones. Ketones tu yang kita gunakan sebagai tenaga. Jadi dalam sini kita nak cakap tak ada kolesterol pun yang jahat. LDL bukannya kolesterol, dan LDL tak jahat. LDL cuma transport, bawa kolesterol untuk repair otak kita, untuk repair nerve kita, untuk repair sel kita. Adakah patut kita buang? That's why kalau orang jumpa Dr. Ju, personally memang akan kena hentam. Tapi memang semua yang datang jumpa Dr. Ju suruh buang ubat kolesterol. Ada yang datang kat sini cramp, letih, kebas-kebas, lupa letak kunci kat mana pun lupa, makan ubat kolesterol. Dr. Ju suruh buang. Lepas tu datang balik, wah dah sehat, kebas-kebas dah hilang. Sebab kita tahu, sebab salah satu daripada kesan kolesterol adalah muscle pain, dan ubat kolesterol adalah muscle pain dan fatigue. Kalau you makan ubat kolesterol, you letih, asyik letih saja, kaki-kaki lenguh. Cuba you off ubat kolesterol. Ada yang cakap, ada patient daripada Dr. Sinatra tu datang, "Doc, I can't get out of my chair. I have weakness in my thigh. I can't play double tennis. I walk the dog and I'm exhausted." Lepas tu dia kata suruh dia off ubat kolesterol, dan dia dah tak on wheelchair, dan dia dah boleh main tenis, dan dia jalan dah steady. So tepuk dada, tanya diri sendiri, kalau you all masih lagi percaya itu terpulang. Dr. Ju selalu cakap tak payah gaduh, just fikir, buat banyak study, buat study banyak-banyak. Google, buat study, beli buku di Dr. Sinatra tadi, The Myth of Cholesterol. Jadi kat sini banyak penyelewengan berlaku. Sebab dia tengok ramai pesakit nyanyuk adalah disebabkan dia ambil kolesterol secara berterusan. Ada seorang tu dia ambil ubat kolesterol 15 tahun sampai habis nyanyuk. Cuba bayangkan. Okay, so lagi satu. Sekarang ni kenapa orang takut sangat nak makan yang dipanggil saturated fat? Dia kata saturated fat cholesterol. Ini lagi satu pembohongan. Dr. Ju pernah present ataupun pernah live pasal tajuk pembohongan dalam kolesterol, di mana yang jahat sebenarnya adalah seorang mak saleh yang namanya Ansel Benjamin Keys. Ansel Benjamin Keys dia memanipulasikan penemuan dia. Dia kata kolesterol penyebab sakit jantung. Dia buat kajian dekat 22 buah negara, dan didapati benda tu tidak benar. Tetapi sebab dia nak nama, dia manipulasikan apa yang finding dia. Dan daripada 22 buah negara daripada kajian dia, only 7 negara yang betul apa yang dia cakap.
Jadi dia jadikan 7 buah negara tu sebagai reference. Habis yang lagi berbelas tu mana pergi? Tapi sebab dia tak ikut cakap dia, jadi dia manipulasikan apa yang dia dapat. Jadi sebenarnya banyak, kalau you all belajar functional medicine, banyak dalam dunia ni manipulasi. Dia manipulasikan apa finding yang ada, yang dia orang yang ada finding yang sebenar, dia sorok, dia manipulasikan, menyebabkan you all semua terikut-ikut. Kan doktor juga terikut-ikut daripada pembohongan tu. Jadi Ansel Benjamin Keys dia buat kajian, dia kata lemak tepung menyebabkan sakit jantung. Jadi kajian dia salah. You all boleh cari Google. Google. Jadi lepas tu orang buat semua buat revolusi, makan tak makan telur, tak makan kambing, susu rendah lemak, semua rendah lemak, semua rendah lemak, kopi rendah lemak, entah kalau boleh nak buat ada margarin rendah lemak kot, semua rendah lemak. Jadi lepas 50 tahun orang semua makan rendah lemak, orang semua tak ambil ubat orang semua ambil ubat kolesterol, orang semua ambil sakit jantung. Tetapi kalau ianya benar, kenapa sakit jantung dekat Malaysia makin meroket? Saya tanya you all, adakah sebab you all dah makan ubat kolesterol, tetapi kenapa kejadian sakit jantung dekat Malaysia makin meroket? Ada pernah drop? Tak pernah drop. Daripada 2002 sampai sekarang meningkat dalam 500%. Adakah ia disebabkan oleh kolesterol? You all dah makan ubat kolesterol, kenapa masih benda tu meningkat lagi? Maknanya dia bukan disebabkan oleh kolesterol, tapi disebabkan oleh punca kolesterol tu naik, iaitu radang. Puncanya adalah gula, puncanya adalah refined carbohydrate. Seperti tepung gandum, seperti nasi. Juga puncanya adalah trans fat, iaitu margarin. Puncanya adalah omega 6, minyak-minyak omega 6 yang daripada luar dibawa ke Malaysia. Contohnya minyak bunga matahari, minyak minyak bunga matahari, minyak soya, minyak jagung, minyak canola. Benda-benda tu semua adalah, yang pertama dia GMO, yang kedua dia adalah omega 6. Bila mana berlaku satu paradok di Israel. Di Israel berlaku satu paradok. Orang Israel orang yang sangat partikular dengan makanan dia. Tiba-tiba satu hari orang-orang Israel banyak kena sakit jantung, banyak kena stroke, termasuk Aaron Israel. Dan bila diorang buat kajian, rupanya punca diorang dapat sakit jantung, dapat stroke adalah omega 6 dalam minyak sunflower, minyak bunga matahari. Jangan ambil minyak bunga matahari sebab dia tinggi omega 6. Cari minyak yang ada omega 3 saja. Maknanya makan minyak omega 3, makan minyak ikan. Kalau minyak-minyak tu bagus tapi ada omega 6, ada omega 6, adakah dia bagus? Walaupun dia kata omega 3 je tinggi, tapi omega 6-nya juga tinggi. Lebih baik you ambil yang omega 6 saja. Omega 3 saja, tak ada omega 6. Dr. Ju tak nak komen banyak-banyak pasal minyak-minyak ni lah. Minyak, sebab ada orang jual minyak yang ada omega 3 sangat tinggi, tapi omega 6 dia juga sangat tinggi. Apa you masukkan racun, you masukkan juga madu dalam tu. Jadi dia akan neutral, tak akan jadi apa-apa. Jadi tak perlu tanya Dr. Ju, no comment. Jadi yang salah satu lagi adalah disebabkan oleh radang, disebabkan oleh banyak sangat aldehyde dalam you punya darah. Aldehyde adalah daripada goreng-goreng. Bila you goreng menggunakan minyak yang sangat toksik bila dipanaskan, terutamanya minyak-minyak yang ada omega 6 tadi, minyak sunflower, minyak canola, minyak soya bean, dan minyak zaitun juga sebenarnya tak boleh dipanaskan. Bila dipanaskan dia jadi tinggi toksik tu nama aldehyde. Aldehyde tu menyebabkan radang pada salur darah. Radang pada salur darah menyebabkan badan you keluarkan banyak rescuer, banyak penyelamat untuk menyelamatkan salur darah. Benda tu adalah kolesterol. Jadi you buang puncanya. Nak turunkan kolesterol bukan makan ubat. Sebab kita tak tahu yang mana yang tinggi. Adakah yang tinggi tu yang jahat, ataupun yang tinggi tu sebenarnya dia tinggi sebab dia nak bantu you. Jadi you makan ubat menyebabkan habis you punya rescuer mati. Jadi you yang akan mati. Okey? Jadi berhati-hati dekat sini. Jadi buat study, banyak-banyak study. Banyak-banyak study yang boleh membaca, boleh Google, boleh baca, boleh buat research. Buat research. Jangan cuma ikut saja. Okey? Sebab kita kadang-kadang makin menerukkan lagi keadaan diri kita.
kenapa dekat Malaysia sakit jantung makin meroket. Semua orang dah makan ubat kolesterol. Itu yang you all kena tahu. Jadi harap-harap you all dapat sesuatu daripada Dr. Ju hari ini. Jangan salahkan kolesterol sebab kolesterol membantu you, tapi salahkan punca kolesterol you naik. Ingat ya, jangan salahkan kolesterol. Kolesterol nak membantu you. Otak you semua daripada kolesterol. Takkan you nak salahkan otak you ambil kolesterol. Nerve you dia buat daripada kolesterol. Takkan you nak biarkan nerve you rosak. Urat saraf you rosak. Hormon you buat daripada kolesterol. Takkan you nak menopause cepat. Takkan you nak mati pucuk. Jadi apa ni lagi satu, kita punya bile salt ataupun pempedu kita daripada kolesterol. Membrane sel kita ataupun dinding sel kita dibuat daripada kolesterol. Takkan you nak dinding sel you rosak dan you dapat kanser dan you tak boleh dan you cepat tua. Jadi kalau dinding sel tak boleh dibaiki, you akan cepat tua. Tapi you kena cari puncanya kenapa kolesterol kita naik. Puncanya Dr. cakap tadi radang. So buang radang sebanyak-banyak. Jangan ambil gula, jangan ambil gluten, jangan ambil refined carb. Tukarlah kepada makanan-makanan yang sehat. Buat paleo diet ataupun paling bagus kalau you all ada obesity, ada masalah obesity, ada masalah diabetik, buatlah kita jenis diet. Yang obes tu kuruskan badan. Kolesterol naik sebab you banyak sangat radang dalam badan you. Kalau tak tahu macam mana nak kuruskan badan, join Dr. Ju punya Let's Slim with Dr. Ju 2 yang diadakan pada Januari ini. Dan kalau yang kencing manis, join Dr. Ju punya itu bulan Disember hujung. Kalau ada kencing manis, tak nak tahu macam mana nak turunkan kencing manis, macam mana nak turunkan kolesterol dalam badan tanpa makan ubat, join Dr. Ju punya Manage Your Diabetic Seminar pada bulan Januari. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Harap-harap korang jangan bergaduh dengan doktor korang, tapi fikir sendiri, cari sendiri, buat research sendiri. Sebab yang sakit you, yang makan ubat you, yang makan makanan yang teruk pun you, bukan orang lain. Kita jaga kita jaga diri kita sendiri. Fikirkan dan bertindak benda yang betul. Tak perlu pun bergaduh dengan siapa-siapa. Masing-masing ada ada fikiran dan boleh fikir sendiri. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni Dr. Ju ada seminar gastritis dan GERD dan angin-angin. Okey, siapa yang ada masalah gastritis, GERD, angin-angin, malam ni seminar percuma daripada Dr. Ju. Semua orang boleh join, boleh daftar, boleh tanya dekat tim Dr. Ju macam mana nak daftar sebelum terlambat. Lepas maghrib kita akan mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.